Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab. Dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih da'i dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan da'i, mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Hari ini saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang bersama di dalam sesi kongsi sini bersama Yayasan Amal Malaysia, sebuah NGO yang telah lama bertapak di Malaysia, yang telah banyak membantu banyak pihak, ribuan manusia, pelbagai golongan, sama ada di dalam negara dan juga di luar negara, di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Afrika. Alhamdulillah, perkembangan ini saban tahun kita melihat banyak sumbangan, hasil sumbangan orang ramai. Sama jugalah dengan tuan-tuan dan perempuan, datuk-datuk, datin-datin yang sedang tengok rancangan ini, yang menyumbang selama ini kepada Yayasan Amal. Yayasan Amal bawa semua dana-dana itu, ya, sumbangan-sumbangan itu kepada penerima-penerima. Kita kalau nampak bila mana penerima ini menerima bantuan-bantuan tersebut, sebagai contohnya bantuan yang diterima oleh keluarga-keluarga yang sangat terkesan ketika pandemik COVID-19 melanda Malaysia sekitar Februari Mac 2020 dan berlakunya PKP penuh, perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh keluar, ramai yang hilang kerja. Yayasan Amal datang membantu, memberikan sumbangan kecemasan, sumbangan untuk teruskan kehidupan. Ini duit daripada mana tuan-tuan? Ini duit daripada tuan-tuan lah, datuk-datuk, datin-datin yang mungkin sedang bersama dengan kita pada waktu ini. Sumbangan-sumbangan ini memberikan nyawa. Sebab apa? Mereka dapat terus hidup. Ada juga orang lain yang bukan memberikan barangan, ya, tapi memberikan wang tunai. Ada juga pihak lain yang membantu memberikan sumbangan persekolahan kepada anak-anak keluarga yang terjejas kerana Covid. Kalau kita nak cerita tentang kesan Covid ni terlalu besar, sejam 2 jam tak habis cerita. Cukuplah kita semua orang tahu bahawa kita semua terjejas, negara kita terjejas. Semua orang, kanan, kiri, depan, belakang terjejas. Ada orang yang selama ini berniaga, satu hari dia boleh dapat 3,000, 4,000. Tiba-tiba restoran kena tutup, ya. Dan banyaklah cerita-cerita tentang restoran yang terpaksa ditutup. Bukan setakat restoran, banyak lagi perniagaan lain. Contoh perniagaan wedding planner, pengurusan event kahwin, kemudian
pengurusan event, pengurusan acara, company pengurusan acara juga semua gugur rambut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab terjejas. Banyak mereka yang terjejas ni ada orang datang sumbang. Antaranya Yayasan Amal. Duit Yayasan Amal ke? Ini semua duit sumbangan orang ramai yang dimurnikan, yang dijelmakan. Yayasan Amal tolong beli barang, kemudian tolong agihkan. Yayasan Amal tolong carikan barang, tolong bahagikan. Siap cari lagi siapakah orang yang terjejas, bagi. Sebab inilah kita sebutkan tentang sesuatu yang ajaib. Ajaibnya apa? Kita nak sebutkan pada waktu ini bersama saya Ustaz Mahmud Farul Razi, nak berbicara, kita nak sembang bersama-sama, iaitu satu tajuk yang sangat pada saya sangat bermakna, sangat best, sangat ajaib, iaitu ajaibnya sedekah. Ajaibnya sedekah, ya. Dalam Al-Quran ada disebutkan satu cerita bandingan suatu derma itu menghasilkan apa, ya, iaitu satu biji benih itu dia menghasilkan 7 tangkai. Satu biji benih keluar 7 tangkai, dan setiap tangkai itu keluar 100 biji. Satu biji apa? Satu biji hasil. Ini yang dimaksudkan derma itu menghasilkan 700 hasil. Satu derma menghasilkan 700. Samalah macam kita ada duit. Kita ada duit, kemudian kita sedekah dekat masjid. Katakan kita sedekah RM10. Masjid RM10 ni kita seorang, katakan 1000 orang. Ya. Berapa dah? Banyak. Dan masjid gunakan dana itu untuk beli barang-barang. Kemudian masjid gunakan barang-barang itu untuk membuat masjid, menambah besar masjid. Kemudian dibelinya aircon, kemudian dibelikan pelbagai kapet. Selagi guna, selagi itulah nikmat pahala yang akan mengalir kepada kita. Ini maksud saya, ya. Dan ajaibnya cerita tentang sedekah ni pun disebutkan dalam Al-Quran. Dan hari ini bila kita sebut tentang Al-Quran, dia ada cerita yang serius. Ada satu lagi cerita. Cerita ni saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak sekalian pernah dengar. Ada seorang pasangan suami isteri tengah makan, tiba-tiba datang dua orang, orang buta, ya. Yang di depan buta lah, tutup mata, pakai spek hitam. Belakangnya mungkin pasangan dia dengan tolak, ya. Apa orang tu cakap? "Cik, saya buta, cik. Ni ada tisu, cik. Belilah sikit sedekah kat saya." Pasangan suami isteri tadi, dia kesian tengok, buta orang ni susah nak kerja. Dia bagilah sedekah RM50. Apakah jadi? Ajaib sedekah. Lepas saja dia bagi sedekah tu, tak lama dia pandang belakang, orang yang buta tadi tu boleh buka mana, terus boleh nampak, ya. Terus boleh nampak. Tadi pakai spek, pakai tongkat tak ada, spek buang, boleh jalan macam biasa. Itu ajaibnya sedekah. Cerita tu maksudnya apa? Orang bukan cerita tentang ajaibnya sedekah tu. Nak sebutkan hari ini ramai juga orang yang berpura-pura sakit, ya. Berpura-pura buta. Itulah kisah, kalau kita sebut kisah lucu, cerita tentang sedekah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang sedekah ni banyaklah perkataan-perkataan lain yang lebih kurang sama maksud dengan dia. Antaranya apa? Antaranya sedekah, kemudian apa? Sumbangan, kemudian infak, kemudian wakaf. Adik-beradik lah ni, ya, walaupun agak berbeza sedikit, ya. Okey, wakaf tak samalah dengan dari segi konsep sepenuhnya mungkin ada berbeza sikit, tapi adik-beradik lah tu, sedekah, sumbangan, infak, wakaf dan sebagainya. Ini semua adik-beradik. Datang daripada mana? Penderma, pewakaf, penyumbang, semua sama. Dan kalau kita tengok, dan sebelum saya nak cerita sikit tentang masa PKP. Saya terlibat dah dengan program-program membahagikan, menyampaikan bantuan keluarga-keluarga yang terkesan dengan PKP. Banyak yang kita dapat saksikan, penyumbang-penyumbang ini datang daripada pelbagai golongan. Ada golongan kaya, ada golongan pertengahan, ada golongan yang terkesan juga tapi dia bagi, ya. Suka saya nak ceritakan, ada antara mereka ni yang menyumbang, dia tak kaya pun, dia tak senang, hidup dia pun macam
tidak senang, dia macam susah atas sikit daripada susah. Dia tak senang, dia antara susah dan senang, dia di tengah-tengah. Kalau kata dia terjejas, dia terjejas. Tapi dalam jiwa dia, dalam hati dia, dia nak ada sumbangan diberi kepada orang-orang yang masa yang terkesan dengan COVID-19 masa PKP dulu. Saya dapat perhatian yang saya perhatikan, ramai di antara mereka ini yang tak kaya, yang suka menyumbang. Mereka ni ada beberapa perkara ni. Apa dia tuan-tuan? Hidup mereka tak kaya tapi bahagia. Hidup mereka tak kaya tapi bahagia. Hidup mereka, anak semua baik-baik. Anak menjadilah orang kata, jadi orang lah nak kata. Kalau orang kita sebut apa? Jadi orang. Kemudian yang ketiga, jarang sakit. Jarang sakit. Kemudian yang keempat, orang nampak dia bahagia je. Ini apa? Ini pemerhatian saya lah, pemerhatian saya. Saya suka bila kita buka tabung, kita nampak orang yang suka sedekah. Kita akan nampak, kalau orang yang tak kenal, kita mungkin susah nak capture sangat. Kalau orang yang bagi sumbangan tu kita tak kenal, dia macam berlalu begitu sahaja. Tapi bila kita kenal, lama-lama kita akan tahu dia ni suka sedekah. Dan itu yang saya nampak tu, yang keempat-empat perkara tadi. Mereka bahagia, tak kaya tapi bahagia. Jarang sakit, jarang keluh kesah, hidupnya happy go lucky lah orang kata. Ini hasil daripada apa tuan-tuan dan puan-puan? Hasil daripada sedekah. Sedekah ni, orang kita boleh nampak orang suka sedekah ni, dalam jiwa dia ada fikirkan orang lain. Ada orang walaupun kaya, belum tentu dia sedekah tuan-tuan. Contoh, kita tak kaya, kita ada, katakan kita dalam akaun kita ada RM3,000. RM3,000 katakan. Dalam akaun ni RM3,000. Datang tabung katakan program infak wakaf, kata program wakaf kapet masjid. Kita ada 3,000 akaun. Dan kita tahu dah, kalau kapet masjid ni, kalau kita sedekah selagi guna, selagi itulah mengalir pahala kan. Kita ada RM3,000 ni. Kita pun bincang dengan isteri kita, yang tadi kat masjid kan ada satu tabung tabung apa bang? Tabung cari penyumbang, cari pewakaf, orang nak wakaf untuk kat masjid, nak ganti kapet kat masjid tu dah lama sangat, dah lebih 15 tahun nak kena ganti. Oh abang, apa lagi bang? Ya. Isterinya pula yang mempengaruhi suami. Bang, cepat bang. Duit ada RM3,000, dua-dua suami isteri kongsi, duit ada RM3,000. Isteri mencadang kepada suaminya, bang, apa kata kita derma RM300. Tuan-tuan, RM300 adalah bersamaan 10%, 10% daripada RM3,000. Itu satu. Berbanding dengan orang yang ada dalam akaun dia ada RM30,000, dia derma RM300. Mana yang lebih besar derma tu? Tentu sekali yang RM300 daripada akaun yang ada RM3,000. Berbanding RM300 daripada yang ada akaun RM30,000. Jadi sebenarnya dalam Islam kita digalakkan untuk terus memberikan sumbangan, derma, kadang-kadang nasihat orang lama. Dan Islam juga menganjurkan, iaitu apa dia? Kalau kita sakit kan, lama sakit, demam tak surut-surut, ya. Orang-orang soleh selalu pesan apa? Banyakkan sedekah. Ya, banyakkan sedekah. Sakit kan, susah hati. Orang soleh selalu pesan apa? Susah hati, banyakkan sedekah. Kemudian ada hajat, contohlah ada hajat apa? Katakan hajat nak doa minta anak masuk universiti. Ya, dia pun pergi belanja kawan-kawan kat office. Anak nak masuk universiti ni kan, doalah baik-baik sikit. Dia pun belanja, dah lepas makan, Assalamualaikum semua, saya saja dah belanja hari ni, tak ada hajat apa-apa pun, tak ada. Saya cuma nak minta satu doa, tolong doakan anak saya dapat masuk universiti, dapat belajar baik, jadi orang baik. Orang-orang soleh ini dia suka nasihat kepada kita. Macam contohnya ayah-ayah kita sakit kan, ya, antara nasihat kita boleh berikan kepada mereka, ayah, jomlah kita derma, ya. Moga-moga dengan derma ini Allah ganti dengan afiat, dengan kesihatan.
Ada orang yang hidupnya asyik kena ujian aja. Ujian, rumahnya kena ribut sikit, rumah dia yang kena tercabut bumbung. Orang lain elok, jiran-jiran semua elok. Ya, jiran-jiran semua elok, dia tercabut bumbung. Kemudian kereta elok, parking bawah pokok. Jatuh pokok durian, tu kena kereta dia, cala kemek. Ya. Orang soleh selalu sebut waktu kita dilanda banyak ujian, banyakkan sedekah. Ya. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan. Allah ganti dengan kebaikan. Moga-moga yang resah hilang tadi. Kemudian takut juga, kita juga takut kalau kita ada terambil hak orang lain yang kita tak perasan. Yang perasan tu nama dia mencuri. Tak perasan. Boleh jadi terambil hak orang lain tak perasan. Boleh jadi. Ya, maka kita sedekah. Sebab itu dulu pernah berlaku di Malaysia ni, ada seorang ustaz ni, dia cerita, dia cakap kereta dia asyik rosak aja. Dah betulkan awal bulan, tengah bulan rosak, padahal kereta baru lagi. Ujung bulan rosak lagi. Dia pun buat pengumuman. Dia kata apa? Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis kat Facebook dia. Dia kata apa? Dia kata saya ni kereta saya asyik rosak aja. Saya nak mohon ampun dan maaf kalau saya ada terambil siapa-siapa punya bahagian, terambil hak orang lain, tolonglah bagi tahu dengan saya. Ya. Kemudian dia hujung ayat dia kata apa? Dan saya rasa saya nak sedekah. Ya, moga-moga dengan saya sedekah ni hidup saya aman balik. Sebab saya pelik, banyak sangat ujian yang Allah bagi. Ya, siapa yang nak sedekah ni, sebab tu dia tulis saya sedang mencari mana-mana mahat tahfiz yang memerlukan sumbangan, boleh PM saya. Itu contoh sajalah kan. Jadi sebenarnya kita nak sebutkan, bila kita tersebut tentang sedekah mendatangkan banyak kebaikan, antaranya kepada keluarga kita, mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Allah gantikan dengan rezeki yang berlipat ganda. Dan yang paling best apa? Allah gantikan dengan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Kan? Tak sangka-sangka. Pernah rasa tak? Mesti pernah kan? Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita ni tak ada apa-apa pun. Tolong orang pun jarang. Tapi dengan sebab kita sedekah tu, Allah boleh gantikan. Kadang-kadang ada nikmat yang tiba-tiba kita baru terniat. Macam contoh, rasa macam hari ni nak beli durian Musang King lah. Tiba-tiba baru keluar rumah, ada kawan call. Mat, mana Mat? Nak keluar petang-petang ni nak tengok ada orang jual Musang King tak? Macam teringin lah, dapat rasa seulah dua jadi lah. Mat, tak payah beli Mat, meh jom. Aku memang tengah cari kau ni, aku nak belanja. Dulu kau pernah tolong aku. Ini contoh saja. Jadi inilah ajaibnya sedekah, yang mana teruskan mengenali adik-beradik sedekah ni. Yang pertama sedekah, sumbangan, infak, wakaf. Teruskan bawa dalam keluarga kita. Anak-anak kita dekatkan sedekah. Abang tu tabung sana, ni ambil duit letak dalam tabung. Moga-moga anak kita membesar dengan jiwa sedekah. Moga-moga anak kita membesar dengan jiwa memberi. Moga-moga keluarga kita hidup dalam persekitaran memberikan apa sahaja, manfaat, wang, sumbangan, tenaga dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya tersalah bicara, terlebih kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.